meletakkan kepercayaan dan keyakinan saya bahawa pengundi N02 ini akan memihak kepada Datuk Seri Rauf. Last soalan untuk Dun Tanjung Bidara ini, Prof melihat siapa yang layak di antara boleh katakan dua tokoh besar lah. Yang pertamanya Datuk Seri Rauf sendiri yang akan bertemu dengan boleh katakan bekas anak muridnya lah, Datuk Mas Amy. Saya rasa pertemuan kali ini memang cukup hebat dan memang agak kita kata berlaku persaingan yang begitu hebat lah. Sebab saya sendiri sebagai anak jati Tanjung Bidara, saya memang telah daripada dulu lagi pilihan raya, kawasan saya ni, kawasan Tanjung Bidara ni hanya ada dua je yang bertanding, UMNO dan juga PAS. Jadi bila bertanding ada 3-4 penjuru macam ini satu yang baru, satu yang baru. Walau bagaimanapun, dipendekkan cerita, pada pandangan saya setelah 10 hari kita berkempen dan melihat kepada masyarakat sekeliling ini, saya yakin calon Barisan Nasional Datuk Seri Rauf mendahului dari segi kepercayaan dan juga harapan masyarakat kepada beliau. Ini berpaksi ataupun pada saya ada dua faktor lah. Pertama, faktor dari segi ketokohan Datuk Rauf itu sendiri berbanding dengan Mas Amriati. Datuk Rauf dikenali oleh masyarakat di sini sebagai seorang tokoh tempatan, anak tempatan yang telah berjaya dan kemudian juga telah berkecimpung di dalam politik dan telah menimba kejayaan di sebegitu rupa dan sebagainya. Dan dari segi wawasan dia, saya mengenali beliau sebab dia ni sama sekolah dengan saya dulu, tapi yalah, saya pergi asrama penuh di masjid di sini dan sebagainya. Dari segi vision dia, sebab bila saya tanya dengan beliau, you kena ada vision ni nak membangunkan Tanjung Bidara dan sebagainya. Ini dari segi faktor ketokohan tadi. Walaupun beliau dianggap katalah tidak begitu tinggi pelajaran dan sebagainya, tapi beliau mempunyai vision. Saya kata di sini, masyarakat di sini ada 3 benda yang kita perlu tackle. Masalah ekonomi, masalah perumahan dan juga masalah sosial golongan remaja, masalah dadah dan sebagainya. Kemudian di samping itu ada isu-isu yang lain, isu-isu seperti pendidikan dan sebagainya. Tapi beliau menterjemahkan itu, dia kata, Prof, ini isu mikro. Tapi isu yang lebih makro ialah isu pembangunan secara setempat. Misalnya apa yang minyak tanah ini dah dibangunkan. Kalau bandingkan dengan coastal highway yang kita janjikan nak buat, lepas tu pelabur-pelabur tak datang ke sini dan sebagainya. Jadi ini yang sebenarnya lebih penting lagi. Dengan adanya ekonomi makro itu, misalnya adanya highway, kemudian kita boleh juga membawa pelabur dan sebagainya, itu akan dapat diterjemahkan, akan membantu masyarakat, masalah perumahan, masalah pekerjaan, masalah pendidikan dan sebagainya. Jadi kat situ saya melihat ketokohan Datuk Seri Rauf sebagai calon BN N2 ini, saya rasa daripada pergaulan, sebab Datuk Mas pun saya kenal juga dan berbincang. Jadi kat situ saya melihat dari segi vision dan mission kedua-dua tokoh ini, Datuk Rauf lebih ke depan. Dia mempunyai visi dan misi. Malah beliau kata dulu semasa saya jadi Naib Chancellor di Kuala Universiti Islam ni, dia nak menjadikan Masjid Tanah ini sebagai education hub, sebagai satu pusat untuk pendidikan. Sebab di Masjid Tanah ini ada banyak pusat-pusat pendidikan daripada tadikanya sampai ke universiti. Jadi kat situ saya melihat bagaimana beliau seorang tokoh anak tempatan ni mempunyai visi dan misi yang besar untuk membangunkan masyarakat secara lebih global, berpandukan kepada konteks semasa. Jadi ini jemaah cakap, saya melihat pada tokoh Datuk Mas tidak begitu menyerlah, tidak begitu menyerah ketokohan gitu. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, beliau Datuk Mas ini adalah ahli parlimen di sini. Jadi dia berkait dengan apa yang saya sebutkan yang pertama tadi. Kalau selama ini sebagai ahli parlimen, apa yang dia dah bawa kepada pembangunan di Masjid Tanah ini? Pembangunan yang bersifat makro tadi.
pelancongannya, dari segi industri, factory, pelabur dan sebagainya. Jadi kat sini saya menampakkan bahawa bagaimana Datuk Rauf ini nanti sebagai seorang tokoh yang mempunyai networking yang besar, yang hebat, networking dengan masyarakat tempatan, dengan masyarakat negeri, dengan kerajaan persekutuan, dengan antarabangsa dan sebagainya. Saya rasa ini akan dapat membantu dalam soal pembangunan masyarakat, pembangunan kawasan Majlis Tanah ini secara lebih global. Jadi itu dua faktor yang saya sebutkan tadi, faktor ketokohan dan faktor sumbangan yang telah dibuat dalam membangunkan masyarakat. Maka saya melihat dan saya yakin, percaya setakat ini Datuk Rauf Yusof yang mewakili Barisan Nasional ataupun UMNO, saya yakin beliau akan mendahului dari segi kepercayaan dan juga harapan masyarakat kepada beliau. Lebih-lebih lagi kerana beliau setakat yang saya ketahui adalah seorang yang mudah didekati dan juga seorang yang mudah untuk berbincang dalam berbagai-bagai aspek. Jadi kat situ saya meletakkan kepercayaan dan keyakinan saya bahawa pengundi N02 ini akan memihak kepada Datuk Seri Rauf.